Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan negara perlu melakar beberapa strategi pemulihan ekonomi. Sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-76 bermula dengan istiadat barisan kehormatan dan disusuli dengan istiadat mengadap dan menggunakan bintang-bintang kebesaran. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan negara perlu melakar beberapa strategi pemulihan ekonomi kerana mengambil kira wawasan Brunei 2035 yang semakin hampir. Justru negara tegas Baginda mesti menggerakkan matlamatnya tanpa berlengah-lengah lagi, termasuk menitik beratkan pembangunan ekonomi. Bertitah pada istiadat mengadap dan menggunakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76, Baginda menekankan langkah kerajaan untuk mempelbagaikan ekonomi telah pun mula menampakkan hasilnya sejak 5 tahun kebelakangan. Mengenai beberapa syarikat pelaburan langsung asing FDI yang beroperasi pada tahun ini, Baginda menzahirkan harapan agar perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang diusahakan oleh anak-anak tempatan akan meraih peluang tersebut. Sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bermula dengan istiadat barisan kehormatan yang berlangsung di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara pagi tadi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkan ke istiadat tersebut. Laporannya bersama Husin Ismail. Istiadat barisan kehormatan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan berlangsung meriah dengan kehadiran segenap lapisan masyarakat. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung dengan kibaran megah bendera kecil negara Brunei Darussalam oleh para penuntut sekolah dan paluan hadrah. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Sejurus keberangkatan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima hormat diraja. Pada waktu yang sama, 21 das tembakan meriam dilepaskan dengan diiringi lagu kebangsaan. Berangkat sama ke istiadat ini, paduka-paduka ananda dan adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Waqar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Istiadat penuh tradisi ini juga dihadiri tetamu-tetamu khas Kebawah Duli Yang Maha Mulia, antaranya Yang Terhormat Jeneral Muhammad Andika Perkasa, Panglima Tentera Nasional Indonesia dan isteri Ibu Heti Andika Perkasa.
Yang berbahagia Jeneral Tan Sri Dato' Sri Haji Afendi Buang, Panglima Angkatan Tentera Malaysia dan isteri, Yang Amat Mulia Tengku Puteri Sri Teja Datuk Hajah Tengku Mohaini binti almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, dan Mr. Carlos Garcia Dominguez ketiga dan isteri Madam Cynthia Andrews Dominguez dari Republik Filipina. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berkenan memeriksa barisan kehormatan terdiri daripada anggota-anggota Tentera Darat di Raja Brunei, Tentera Laut di Raja Brunei, Tentera Udara di Raja Brunei, pasukan polis di Raja Brunei, jabatan-jabatan kerajaan serta pertubuhan-pertubuhan awam beruniform. Barisan kehormatan seramai 1,138 anggota di bawah kawalan Lieutenant Colonel Fakrul Amar bin Haji Muhammad Isa. Ampun, beribu-ribu ampun. Gabungan Pasukan Pancaragam Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dan Pancaragam Pasukan Polis di Raja Brunei mengiringi perbarisan kawalan kehormatan berjalan lalu dalam masa perlahan dan cepat di hadapan pentas diraja. Perbarisan melambangkan ketangkasan setiap anggota dan agensi sebagai benteng utama kepada pertahanan dan keselamatan negara. Laungan 3 kali Daulat ke bawah Duli Tuan Patik bergema sebagai luahan ketaatsetiaan kepada Raja yang tidak berbelah bahagi. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik! Daulat ke bawah Duli Tuan Patik! Daulat ke bawah Duli Tuan Patik! Kemuncak istiadat barisan kehormatan ialah terbang lalu pesawat-pesawat helikopter tentera udara di Raja Brunei. Dalam keadaan serba mencabar ini, sambutan tetap menitik beratkan kesihatan, keselamatan dan persekitaran terutama dalam pengendalian acara atau aktiviti yang telah dirancang. Dengan kepimpinan bijaksana ke bawah Duli Yang Maha Mulia, negara Brunei Darussalam terus menikmati kemajuan, keamanan dan kemakmuran berkat pendirian baginda untuk tidak berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua keadaan. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Husin Ismail melaporkan untuk Berita RTB.
Istiadat barisan kehormatan disusuli dengan istiadat mengadap dan menggunakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam di Balai Singgasana Indra Buana, Istana Nurul Iman. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Soleha binti almarhum Pangeran Pembanca Pangeran Anak Haji Muhammad Alam berangkat ke istiadat berkenaan. Pada istiadat tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam kepada 23 orang penerima sempena ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-76. Istiadat mengadap dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam ini menzahirkan penghargaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia kepada setiap penerima atas sumbangan dan jasa bakti yang diberikan dalam pelbagai bidang yang mampu menjurus kepada peningkatan dan kemajuan negara. Berangkat sama paduka-paduka anak anda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Muda Mahkota Pengira Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabiatul Adawiyah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Wakil, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Waqar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah dan Yang Amat Mulia Pengiran Bini Hajah Faiza, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Juga berangkat Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'datul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Azimah Nekmatul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalsum Al-Islam serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain. Juga hadir tetamu-tetamu khas ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuan Yang Terutama Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Republik Singapura dan isteri Madam Lee Ho Ching, Tuan Yang Terutama Tun Datuk Laila Utama Pihen Seri Dr. Haji Abdul Taib bin Mahmud, Yang di-Pertuan Negeri Sarawak dan isteri Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datuk Petinggi Hajah Ragat Kurdi Taib, Yang Berbahagia Jeneral Tan Sri Datuk Sri Haji Afandi Buang, Panglima Angkatan Tentera Malaysia, dan isteri Yang Amat Mulia Tengku Puteri Sri Teja Datuk Hajah Tengku Muhaini binti almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, Yang Terhormat Jeneral Muhammad Andika Perkasa, Panglima Tentera Nasional Indonesia, dan Ibu Hetty Andika Perkasa, Mr. Carlos Garcia Dominguez III dan isteri Madam Cynthia Andrews Dominguez dari Republik Filipina. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, walaupun negara masih diselubungi oleh kebimbangan akibat ancaman COVID-19, namun negara
perlu melakar beberapa strategi pemulihan ekonomi yang mewajarkan negara dapat kembali kepada keadaan sedia kala. Perkara ini dianggap perlu kerana mengambil kira wawasan Brunei 2035 adalah semakin hampir, di mana negara mesti menggerakkan matlamatnya tanpa berlengah-lengah lagi, termasuk menitik beratkan pembangunan ekonomi. Langkah kerajaan untuk mempelbagaikan ekonomi negara, alhamdulillah, telah pun mula menampakkan hasilnya sejak 5 tahun kebelakangan ini. Sektor bukan minyak dan gas telah berkembang secara purata pada kadar 4% setahun. Sebagai contoh, sektor hiliran, iaitu salah satu sektor utama ekonomi, telah pun menunjukkan peningkatan signifikan dengan nilai keluaran dalam negara kasar meningkat dari BND 200 juta pada tahun 2019 kepada BND 1.6 bilion pada tahun 2021. Sementara nilai ekspor bagi sektor bukan minyak pula secara keseluruhan pada tahun 2021 adalah berjumlah BND 7.8 bilion, meningkat lebih nilai ekspor sektor minyak dan gas yang hanya berjumlah BND 6.4 bilion sahaja. Dalam titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menggariskan bagi tahun 2022, beberapa agensi antarabangsa seperti International Monetary Fund IMF, ASEAN Plus 3, Macroeconomy Research Office AMRO dan ASEAN Development Bank ADB masing-masing telah menjangkakan ekonomi negara Brunei Darussalam berkembang pada kadar 1.8%, 4.1% dan 4.5%. Jangkaan positif ini mengambil kira potensi pertumbuhan bagi beberapa sektor perekonomian di negara ini, termasuk sektor makanan, baja dan kimia. Beberapa syarikat pelaburan langsung asing (FDIs) yang telah pun memulakan operasinya pada tahun ini dan telah juga memberikan peluang-peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan seperti syarikat Brunei Fertilizer Industries Sendirian Berhad telah pun menghasilkan ekspor urea sejak bulan Februari 2022. Di samping itu, FDIs juga tentu saja akan memberi peluang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Beta sangat berharap PMKS yang dipunyai dan diusahakan sendiri oleh anak-anak tempatan akan meraih peluang ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga mengambil maklum tentang perkongsian struktur skim persaraan kebangsaan. Bagaimana telah beta titahkan semasa majlis bersempena Hari Keputeraan Beta yang ke-75 pada tahun lepas, mengenai dengan kajian Kementerian Kewangan dan Ekonomi dengan kerjasama Lembaga Tabung Amanah Pekerja terhadap skim TAP yang ada pada masa ini. Alhamdulillah, beta mengambil maklum bahawa pihak Tabung Amanah Pekerja telah pun
mengongsikan struktur skim persaraan kebangsaan SPK. Titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga menekankan pentingnya hubungan antara bangsa dikembang majukan demi mencapai keselamatan bersama. Mengenai jaminan keselamatan makanan, Baginda menegaskan ketegangan geopolitik serta gangguan rangkaian perbekalan telah menjejaskan perbekalan makanan dunia. Ini sepatutnya memberi petunjuk kepada kita bahawa negara tidak boleh untuk selama-lamanya hanya bergantung kepada perbekalan daripada luar. Namun alhamdulillah, data telah menunjukkan bahawa dari tahun 2019 sektor permakanan di negara ini telah berkembang secara purata sebanyak 11.4%. Dan dari sudut ekspor pula, pada tahun 2021 nilai yang direkodkan adalah sebanyak kira-kira BND 50 juta berbanding hanya BND 8 juta pada 5 tahun yang lalu. Bagi hubungan antarabangsa, kerjasama dan hubungan pelbagai hala yang telah dijalin dengan rakan-rakan serantau, bahkan juga rakan-rakan dialog, akan terus dipelihara dan dikembang majukan. Ini penting untuk mencapai sasaran menikmati keamanan dan keselamatan bersama. Di istiadat ini, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam kepada 23 orang penerima. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan mengurniakan darjah paduka keberanian Laila Terbilang yang amat gemilang, darjah pertama DPKT yang membawa gelaran Datuk Paduka Seri kepada Yang Terhormat Jeneral Muhammad Andika Perkasa, Panglima Tentera Nasional Indonesia, Yang Berbahagia Jeneral Tan Sri Datuk Sri Haji Afandi Buang, Panglima Angkatan Tentera Malaysia, dan Major Jeneral Datuk Sri Pahlawan Haji Muhammad Haszaimi bin Bol Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Darjah Pahlawan Negara Brunei Yang Amat Perkasa Darjah Pertama PSPNB yang membawa gelaran Datuk Seri Pahlawan dikurniakan kepada Awang Sulaiman bin Ali Din, Timbalan Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei. Brigadier Jeneral Saiful Rizal bin Abdul Latif, Pemerintah Tentera Darat di Raja Brunei. Brigadier Jeneral Udara Haji Ali Rupindi bin Haji Perudin, Pemerintah Angkatan Bersama Angkatan Bersenjata di Raja Brunei.
6 orang Menteri Kabinet dikurniakan Darjah Setia Negara Brunei Yang Amat Bahagia Darjah Pertama PSNB yang membawa gelaran Datuk Seri Setia. Mereka ialah Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusen, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Yang Berhormat Datuk Paduka Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Yang Berhormat Datin Seri Paduka Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Yang Berhormat Pengiran Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, dan Yang Berhormat Awang Haji Nazmi bin Awang Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Enam orang dikurniakan Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia Darjah Pertama SPMB yang membawa gelaran Datuk Seri Paduka. Mereka ialah Yang Berhormat Awang Haji Ahmad bin Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja Datuk Laila Utama Haji Awang Isa, Peguam Negara. Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Datuk Paduka Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Keuangan dan Ekonomi. Pengiran Hajah Zeti Sufinah binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Keuangan dan Ekonomi. Dan Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Seorang dikurniakan Darjah Seri Ugama Islam Negara Brunei Yang Amat Bersinar Darjah Kedua DSSUB yang membawa gelaran Datuk Seri Setia. Penerimanya ialah Dr. Awang Haji Deni bin Haji Abdullah, Penolong Mufti Ifta.
Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia Darjah Kedua DPMB yang membawa gelaran Datin Paduka dikurniakan kepada Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor Universiti Teknologi Brunei, Dayang Hajah Anifah Rafiza binti Haji Abdul Ghani, Pengarah Biro Mencegah Rasuah. Seorang dikurniakan Darjah Seri Ugama Islam Negara Brunei Yang Amat Bersinar Darjah Ketiga SSUB. Penerimanya ialah Yang Arif Awang Haji Muhammad Bahrain bin Haji Alias, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Darjah Setia Negara Brunei Yang Amat Bahagia Darjah Ketiga SNB dikurniakan kepada Dayang Hajah Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib, Timbalan Setiausaha Tetap, Keselamatan, Penguatkuasaan dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihen Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Inna ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah. Walaupun negara masih diselubungi kebimbangan ancaman COVID-19, rakyat dan penduduk negara ini dengan limpah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat meraihkan sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-76 dalam suasana aman dan selamat. (15 Julai) tarikh yang sangat dinanti-nantikan seluruh rakyat dan penduduk. Ia menjadi detik istimewa bagi menzahirkan kesyukuran dan merafakkan ikrar taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada Raja yang berwibawa. Allahumma lanjutkan usia Raja kami ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri, ahli kerabat Baginda, para hadirin dan rakyat sekalian di dalam iman dan takwa, sihat afiat, aman makmur lagi sejahtera.
Beta bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah rahmatnya mengizinkan kita untuk sama-sama menyambut Hari Keputeraan Beta yang ke-76 dalam suasana aman dan selamat. Para penerima bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam pagi tadi menjunjung kasih setinggi-tingginya ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Pengurniaan tersebut setentunya memberi dorongan semangat kepada mereka untuk terus mempertingkatkan mutu perkhidmatan dan prestasi cemerlang. InsyaAllah saya dan dengan sokongan pegawai-pegawai kanan dan semua ketua-ketua jabatan di bawah kementerian saya akan sama-sama berganding rapat untuk melaksanakan tanggungjawab ke arah mencapai matlamat strategi dan demi kepentingan negara. Merasa terharu di atas pengurniaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia akan bintang ini, dan saya menjunjung kasih ke atas kurniaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Status harian normal baharu COVID-19, 7 kes dalam kategori empan iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 1,805 kes sembuh dan 1 kes kematian dicatatkan hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 78%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 51.7%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 73.9%. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam merupakan seorang raja dan pemimpin yang berwawasan jauh dan sentiasa memikirkan hal ehwal kebajikan rakyat serta penduduknya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan di bawah payung kepimpinan raja kita yang adil lagi bijaksana, pelbagai kecemerlangan dan kemajuan negara telah dapat dicapai dan berjaya dilakarkan satu persatu. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam khutbah Jumaat hari ini bertajuk Dirgahayu Raja Kita. Sepanjang lebih 5 dekad baginda memerintah negara, baginda secara terus-menerus menaikkan dan meningkatkan lagi kemajuan yang telah dirintis oleh Paduka Ayahanda Baginda dalam usaha-usaha membangun dan memajukan negara dengan berteraskan nilai-nilai Islam yang tinggi, sama ada dalam bidang sosiopolitik, sosioekonomi, keagamaan, kesihatan, pendidikan, hubungan antara bangsa dan seumpamanya. Baginda juga merupakan seorang raja dan pemimpin yang berwawasan jauh, dan impian baginda untuk pembangunan negara yang berterusan dan kesejahteraan rakyat yang sentiasa terjamin telah dizahirkan dalam wawasan 2035. Semua ini tidak syak lagi adalah satu
keberuntungan bagi rakyat dan penduduk di negara ini apabila seorang raja sentiasa memikirkan hal ehwal kebajikan rakyat dan penduduknya. Justru sebagai rakyat dan penduduk yang bernaung di bumi Darussalam ini, maka adalah menjadi tanggungjawab kita untuk sentiasa taat dan patuh kepada raja ataupun pemimpin kita. Tarikh 15 Julai merupakan detik bersejarah bagi pasangan suami isteri yang dikurniakan cahaya mata kerana berkongsi tarikh kelahiran dengan tarikh hari keputeraan raja yang dikasihi. Setakat pukul 5 petang tadi, 5 kelahiran dicatatkan. Semua kelahiran tersebut dicatatkan di Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Saleha, daerah Brunei dan Muara, sementara tiada kelahiran dicatatkan di daerah-daerah lain. Anak damit pertama dilahirkan pada pukul 3.20 pagi tadi adalah anak perempuan seberat 2.77 kilogram. Bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-76, Raja Sanjungan Rakyat membawakan penzahiran rakyat dan penduduk terhadap raja yang dikasihi. Kepimpinan yang baginda tunjukkan itu melambangkan jiwa keislaman baginda yang sentiasa mengamalkan nilai-nilai Islam. Setentunya ke bawah Duli Yang Maha Mulia telah menunjukkan ciri-ciri raja yang memimpin rakyatnya untuk sentiasa mengingati Allah. Pelaksanaan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah yang menjadi undang-undang utama ini membuktikan bahawa syiar Islam di negara Brunei Darussalam telah mencapai martabat negara zikir. Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai nadi utama Brunei Darussalam sampai bila-bila, insya-Allah. Pendidikan agama dititik beratkan semenjak dari kecil melalui Perintah Pendidikan Agama Wajib. Bermacam-macam kemudahan, bantuan telah diberikan termasuk dalam pemberian rawatan percuma. Junjung kasih ke bawah Duli kerana hamba ke bawah Duli Tuan Patik dapat menerima pencen umur tua setiap bulan. Sebagai belia di negara ini harus memainkan peranan untuk masa hadapan negara dengan menumpukan kepada pendidikan mengikut bidang masing-masing dan memupuk hasrat untuk menyalurkan bakti dan tenaga dalam mendukung pembangunan. Para belia disuruh untuk terus merebut peluang yang ada, sentiasa proaktif, memajukan diri demi pembangunan negara. Sempena sambutan ulang tahun Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76, Bitop Motor Sdn Berahan petang tadi menganjurkan konvoi bermotosikal yang bermula dari daerah Brunei dan Muara ke daerah lain. Seramai 76 penunggang menyertai konvoi yang berlepas dari pekerangan letak kereta Bitop Motor Sdn Berahan di Kampung Brebi dan berakhir di Blend Barrel Monument, Seria. Aktiviti antara lain bertujuan meningkatkan kesedaran keselamatan bermotosikal kepada semua pengguna jalan raya. Penerbangan pertama jemaah haji negara Brunei Darussalam yang mengikuti pakej Al-Hijrah Travel and Tours, Sri Sentra Agencies dan sebahagian dari Darussalam Holdings Sdn Berahan akan berlepas meninggalkan Jeddah, Arab Saudi malam ini dan dijangka tiba ke tanah air esok 16 Julai 2022 pukul 8.10 pagi. Sebelum meninggalkan kota suci Mekah kemarin, jemaah penerbangan pertama telah membuat tawaf idang atau tawaf selamat tinggal dengan sebilangan jemaah melaksanakannya seawal pukul 7 pagi secara persendirian dan berkumpulan. Setelah selesai, jemaah pulang semula ke tempat penginapan masing-masing sebelum berangkat ke Jeddah.